Pertandingan yang cukup hebat, yang cukup baik yang cuba diberikan oleh Loh Si Keong yang pernah mewakili pasukan Pro Tour pada tahun 2014, iaitu pasukan Giant Shimano. Ya. Jadi keempat pelumba ini sudah pun jarak di antara satu sama lain. Sebentar tadi pendakian yang terakhir di Sik hanya 23 km saja untuk mereka tiba ke Gersap Namat. Dan Loh Si Keong sebentar tadi juga kita dapat lihat di mana dia cuba melakukan breakaway untuk menjarakkan diri di antara pelumba-pelumba lain. Kalau dalam keadaan begini, mereka mungkin akan bersama kembali untuk keempat pelumba ini mungkin akan bekerjasama sehinggalah ke Gersap Namat. Dan yang pastinya pelumba-pelumba daripada peloton ini terutamanya yang dibarisi oleh 3 Pro Tour team daripada Tinkoff, Astana dan juga Dimension Data. So mereka inilah yang akan mengemudi peloton sebenarnya yang kita dapat lihat sebentar tadi pada awalnya. Dan mereka inilah mungkin akan mengejar kerana mereka mempunyai cukup pelumba-pelumba pakar pecut sebenarnya yang akan memberikan persaingan di Gersap Namat ini. Baik, kita akan menanti kedudukan kom yang terakhir, kom ketiga yang telah pun berakhir sebentar tadi pada 23 km terakhir. Jadi sekarang ini para pelumba menuruni bukit, dan kalau kita lihat bagaimana 4 pelumba cuba untuk menggunakan momentum tersebut bagi menjarakkan diri dari lain pelumba, khususnya pelumba peloton ni sekarang ini. Jadi itulah kedudukan semasa peringkat yang pertama. Peringkat yang pastinya memberikan kelebihan kepada pelumba-pelumba pecut untuk beraksi ataupun menamatkan saingan pada peringkat yang pertama ini. Jadi inilah kelibat para pelumba. Yang kelihatan 115 ialah dari Skydive Dubai, iaitu Mahir Hasnawi yang agak ketinggalan. Sambil beliau cuba untuk memberikan ataupun terus mengejar 3 pelumba yang berada di hadapan. Persaingan yang cukup hebat ketika ini antara Wong Mei Ying dan juga Loh Si Keong. Sambil Loh Si Keong telah berada di depan sedikit menggunakan momentum untuk menggerakkan diri. Jadi apakah sebenarnya strategi yang anda lihat ketika ini yang cuba dilakukan oleh Si Keong? Okey, kalau dari apa yang saya lihat Loh Si Keong sebenarnya, kalau kita lihat di peringkat zon pecutan, zon pendakian, dia tidak mengambil sesuatu yang mengeluarkan tenaga beliau. Dan ini adalah laluan kita dapat lihat di skrin. Laluan pada hari ini yang akan bermulanya pada pagi tadi jam 10 pagi. 24 km terakhir, di mana di sinilah perubahan sebenarnya dilakukan. Sebelum ini laluan sebenarnya akan melalui wing, tetapi tidak kerana baik pulih di jalan berkenaan. Dan kita perhatikan sekarang ini pelumba negara Loh Si Keong yang memang cukup berpengalaman, yang cuba untuk melakukan sejarah tersendiri untuk memenangi peringkat yang pertama ini. Tapi kita cuba melihat juga bagaimana jarak yang berjaya dipisahkan antara Si Keong, pelumba berusia 29 tahun yang berlahir di Kelantan. Kalau kita perhatikan, beliau pernah muncul juara jersey kuning keseluruhan Jajah Malaysia pada tahun 2013. Ya, inilah Loh Si Keong. Seperti saya katakan tadi, beliau hanya relax berada dalam kelompok yang pertama ini di antara kalangan 4 pelumba. Dan sekarang ni bila peringkat zon pendakian yang terakhir, beliau terus melakukan breakaway secara mungkin 100%, mungkin 95% untuk beliau terus berada di hadapan. Dan sekarang ni kita dapat lihat hanya bersorangan Loh Si Keong. Apakah risiko yang diambil oleh Si Keong? Kerana kalau kita lihat, paling baik sebenarnya untuk melakukan breakaway kumpulan hadapan ialah 8 pelumba. Jadi mereka dapat berehat seketika untuk berikan pelumba lain mengambil alih tugas untuk menarik pelumba. Jadi dengan beliau kesorangan, satu risiko cukup besar cuba dilakukan oleh Si Keong. Ya, inilah yang dikatakan kadang-kadang dalam lumba basikal ini, apabila dia berjaya melakukan meloloskan diri secara seorang diri ataupun breakaway, dan kebarangkalian juga apabila peloton menangkap pelumba-pelumba lain dan mereka kadang-kadang mungkin memikirkan hanya seorang saja pelumba yang berada di hadapan, iaitu pelumba Malaysia, kemungkinan besar boleh sampai seorang diri ke Gersap Namat dan akan ditangkap. Itu perkara biasa bagi dalam sukan berbasikal di baik, inilah keputusan rasmi kom yang ketiga di Sik, yang menyaksikan bagaimana Wong Mei Ying dengan 6 mata di tempat pertama, diikuti Loh Si Keong 4 mata. Di tempat ketiga 2 mata ialah Mahir Hasnawi dari pasukan Skydive dan juga Adik di tempat yang keempat dengan 1 mata. Jadi peloton sekarang ini pastinya akan cuba menggerakkan kayuhan mereka, akan cuba bergerak ataupun mempertingkatkan kayuhan kerana tidak mahu membiarkan 4 peserta, terutamanya Loh Si Keong sekarang ini yang berada di hadapan. Sampai keputusan semasa untuk Raja Bukit, Wong Mei Ying di tempat pertama pastinya akan menyarung jersey merah selepas ini dengan 14 mata. Dan seterusnya ialah Loh Si Keong di tempat yang kedua dan juga Mahir Hasnawi di tangga yang ketiga.
Jadi Loh Si Kiong bersorangan. Dia mengambil risiko untuk melakukan attack bagi memisahkan diri daripada 3 pelumba yang telah pun berjaya ditinggalkannya ketika ini, khususnya Wong Mei Ying. Tetapi persoalannya, apakah Loh Si Kiong mampu untuk mengekalkan kedudukan ini ataupun mempertahankan kedudukan ini menuju ke garis penamat, Musairi? Ya, kita juga nantikan di manakah berapakah jarak masa yang ditinggalkan oleh Loh Si Kiong sekarang ini. Dan sekarang ini kita dapat lihat dia sekarang ini adalah pelumba daripada Astana yang sedang mengemudi daripada peloton yang menarik bersama dengan pasukan daripada South East ataupun Tinkoff yang berada di hadapan untuk mengejar semula kelompok yang pertama, pelumba-pelumba yang sudah pun mendahului sekarang ini. Perhatian terus diberikan kepada Si Kiong. Dia menoleh ke belakang, perhatikan bagaimana Wong Mei Ying dan juga dua lagi pelumba turut berada di sana. Sambil Si Kiong akan cuba untuk mempertahankan kedudukan ini. Namun dia kelompok peloton turut menarik untuk mengatakan apabila Arman Kamshaev, pasukan Astana nombor 14, merupakan pendaki sedang mempalai lalen pelumba, khususnya kelompok besar kumpulan peloton sekarang ini. 21 km untuk menuju ke garis penamat, dan kita dapat saksikan bagaimana kedudukan para pelumba yang terus melakukan kayuhan. Ini menunjukkan bahawa pelumba di hadapan cuba menarik pelumba belakang agar melakukan kayuhan lebih laju. Mereka sering bertukar, bersilih-silih berganti untuk menarik peloton dengan kadar kelajuan yang mereka akan tambah sedikit demi sedikit untuk kelajuan itu dinaikkan sehinggalah mereka dapat menangkap kesemua pelumba yang sedang mendahului di hadapan dalam peringkat yang pertama ini. Bagi Loh Si Kiong, tahun 2008-2009 menyertai pasukan Marco Polo Cycling Team dan seterusnya 2010 bersama pasukan berkenaan hinggalah 2011 dan OCBC Singapore Continental Cycling Team pada tahun 2013 dan 2014 dengan Giant Shimano yang beraksi dalam World Tour dan juga satu lagi pasukan ACG Racing pada tahun lalu. Jadi inilah 20 km menuju ke garis penamat peringkat yang pertama. Sambil kita melihat bagaimana Behera Asdawi dari pasukan Skydive Dubai sekarang ini yang cuba untuk mengejar Loh Si Kiong yang berjaya memisah ataupun melakukan attack di penghujung 24 km terakhir. Ini dia sekali lagi kita dapat lihat 17 km yang terakhir. Loh Si Kiong yang bergerak begitu laju sekarang ini untuk memastikan kedudukan kayuhan beliau sentiasa dalam konsisten supaya dia tidak dapat ditangkap oleh kelompok ataupun peloton yang sedang mengejar daripada pelumba-pelumba profesional daripada Pro Tour sebenarnya yang sedang dibarisi di hadapan dalam peloton ini. Jadi inilah kedudukan yang dapat kita ataupun posisi yang dapat kita lihat dan saksikan bagaimana Loh Si Kiong akan cuba membuktikan bahawa dirinya masih lagi bernilai untuk pasukan kebangsaan dengan pengalaman yang cukup luas, menimba pengalaman khususnya pada tahun 2014 bersama pasukan yang beraksi dalam World Tour, iaitu jelajah tertinggi sekali dalam UCI. Sambil itu kita lihat juga bagaimana nombor 55 para pelumba khususnya dari pasukan South Venezuela yang sekarang ini berada di kedudukan 45 saat di belakang Chaser, iaitu 3 pelumba yang ditinggalkan oleh Loh Si Kiong 8 saat berada di hadapan pelumba ataupun kelompok pendesak. Jadi kedudukan ini Rasdi hanya 45 saat daripada peloton dengan pengejar, dan pengejar pula hanya 8 saat dengan Loh Si Kiong. Jarak ini cukup sukar bagi saya kalau saya dapat lihat di sini untuk Loh Si Kiong mengekalkan kedudukan yang di tempat yang pertama sehinggalah ke baling nanti, dan pastinya dia akan ditelan sebentar nanti. Apapun itu bergantung kepada kekuatan mental Loh Si Kiong sendiri. Apakah beliau mampu untuk mengeras segala kudrat yang ada bagi memastikan sejarah dapat dicipta untuk beliau memuncul setidaknya satu peringkat pada jelajah kali ini. Itulah yang kita ingin saksikan untuk Jesse Till, Color of Speed dari BSN. Yang cukup menarik kali ini BSN bersama dengan Lecur di Langkawi 2016 untuk bagi kategori Raja Pecut. Jadi penjenamaan semula dengan warna teal. Kalau sebelum ni kita tahu Raja Pecut mula-mula hijau, kemudian biru, dan sekarang ini yang ketiga warna teal yang mungkin kita harap kekal untuk tempoh 2 ataupun seterusnya. Atau seterusnya lah. Okey. Apapun Si Kiong sekarang ini terus kita perhatikan bagaimana 2 pelumba yang tidak mahu ketinggalan turut berada di sana. Kita juga dapat melihat bagaimana Wong Mei Ying yang suatu ketika dan sekarang ini mendahului lain pelumba. Dan kalau kita lihat dari segi pecutan, dari segi mata untuk bergelar Raja Pecut dengan 13 mata, sambil Muhammad Adik di tempat kedua dengan 11 mata, dan juga Mahir Asnawi di tempat yang ketiga dengan 5 mata.
Okey, inilah kedudukan 16 km saja lagi peloton yang diketuai sekarang ini oleh pelumba daripada Astana, iaitu yang memakai jersey bernambah 14. Arman Kashaev dari Kazakhstan yang mempelai pelumba dari pasukan Southeast Venezuela, yang terdiri pastinya perhatian nanti adalah kepada pendaki mereka, tetapi Jacob Maresco masih belum lagi beraksi ataupun tidak akan menunjukkan kemampuan ketika ini. Yang penting ialah beliau berada dalam kelompok peloton ataupun kelompok hadapan untuk menamatkan saingan. Sampai perhatian untuk pasukan South Venezuela ialah Giuseppe Ponce yang harus diberikan perhatian untuk Jesse Till nanti, kerana beliau adalah antara pelumba terbaik untuk kejutan bagi pasukan Southeast yang berbekalan di Itali. Jadi peringkat yang pertama ini yang bermula daripada kanan ke paling sudah kita akan pastikan pastinya kita akan dapat melihat di mana persaingan yang cukup hebat yang dipertandingkan pada hari ini, iaitu pelumba-pelumba daripada pasukan Astana dan juga pelumba-pelumba daripada yang tidak ketinggalan iaitu United Healthcare dan Southeast juga One Pro Cycling, di mana 4 pasukan ini yang membarisi pelumba yang cukup hebat dalam pecutan di mana di garisan penamat nanti. Jadi Lo Si Keong masih lagi memimpin perlumbaan. Beliau cuba untuk terus mengekalkan kedudukan ini, dan kita pun dapat melihat bagaimana 11 saat sekarang ini Lo Si Keong meninggalkan 2 pelumba yang bertindak selaku dalam kumpulan pendesak yang turut berada di tengah. Sambil itu peloton masih lagi ketinggalan di belakang. Itulah usaha yang berterusan yang perlu dilakukan oleh Si Keong, kerana beliau telah pun memedam impian untuk memperolehi sekurang-kurangnya peringkat yang pertama ini. Jadi beliau memulakan attack pada kilometer ke-24 untuk memisahkan, membentuk, meninggalkan 3 lagi rakan dalam kumpulan pendahulu pada ketika itu. Ya, sekarang ini kita dapat lihat di mana peloton ini bergerak dengan begitu pantas sekarang ini untuk mengejar ke semua pelumba-pelumba yang sudah pun melakukan breakaway daripada peringkat awal daripada sprint yang pertama lagi. Dan pelumba-pelumba ini seperti Astana, seperti yang kita dapat ketahui sebelum-sebelum ini, di mana sambil itu ada insiden yang membabitkan 5 pelumba, termasuk seorang pelumba kebangsaan kalau saya sempat lihat tadi. Sambil perhatian terus kepada peloton, kerana inilah kedudukan sebenar di mana posisi pelumba-pelumba ataupun raja pecut untuk pasukan masing-masing berada di sini. Kamshaev masih lagi memimpin pelumba dalam peloton sambil turut diikuti 4 pelumba dari pasukan Southeast, dan kita tidak dapat melihat lagi kelibat Andre Guardini hingga setakat ini. Di manakah posisi sebenar Andre Guardini, pelumba yang berjaya mencatatkan 18 kejuaraan, 18 peringkat dalam 5 tahun 5 penyertaannya sebelum ini. Itulah yang saya nak sebutkan tadi daripada Astana sebenarnya. Jadi Astana ini membariskan pelumba yang tidak pernah putus selama 5 tahun 6 tahun ini dalam Tour de Langkawi, iaitu Andrea Guardini. Jadi selain pada Guardini, nama-nama lain yang turut disebut mampu untuk menggugat beliau ialah Matthew Goss dari pasukan One Pro Cycling Team. Begitu juga dengan Peyton Jones, dan harus diingat bagi pasukan Skydive ini pelumba Itali Andre Pagliani turut harus diberikan perhatian juga, selain daripada John Murphy dari pasukan United Healthcare. Jadi itulah antara beberapa pelumba yang sempat disebutkan yang pastinya akan cuba untuk merampas ataupun merebut Jesse Till Carlos Speed untuk edisi yang pertama ataupun edisi ke-21. Sambil itu Giuseppe Ponce dari Southeast Venezuela yang sekarang ini memimpin perlumbaan, sambil kita dapat melihat berapa 2-4 lagi rakannya turut berada di sana. Jadi itulah kedudukan semasa ketika ini, 14 km, 13 km menuju ke garis penamat, dan mereka telah pun berkayuh selama 4 jam 9 minit 48 saat. Dan harus diingat juga pada perlumbaan kali ini daripada pasukan Rapat Professional Cycling, di mana mereka terdapat di situ orang lama sebenarnya dalam Tour de Langkawi, iaitu Graham Brown yang sering saja menjadi lead out kepada pasukan-pasukan yang beliau turut serta. Dan kali ini difahamkan dia iaitu Brenton Jones, iaitu pelumba yang bakal memuncut dengan lajunya pada peringkat terakhir di balik nanti, di mana Graham Brown lah akan menjadi ikon mereka ataupun idola mereka untuk menarik ataupun lead out bagi Brenton John bagi pasukan Rapat Professional Cycling. Bila kita menyebut tentang lead out ni, peranan cukup penting. Beliau akan berkayuh hingga ke penghujung 500 meter terakhir sebelum membuka ruang kepada sprinter sebenar untuk memecut dan seterusnya mencelah untuk menamatkan perlumbaan. Jadi itulah peranan lead out rider dalam perlumbaan kali ini. Terdapat beberapa peranan juga yang boleh kita kongsikan, Musari, antaranya domestik, King of the Mountain dan sebagainya, Raja Pucuk, Raja Bukit dan sebagainya.
Jadi itulah yang diperkatakan lead out ini. Mereka inilah yang sering membawa ataupun menarik pelumba mereka bagi pecutan yang terakhir di gasian penamat. Seperti yang saya katakan tadi, Graham Brown ini adalah pelumba yang cukup berpengalaman, terutamanya sekali di Litua di Langkawi sebenarnya, yang sejak daripada pasukan Panaria sebelum ini yang beberapa tahun yang lalu sehinggalah sekarang dia masih lagi bersama dengan Litua di Langkawi, tetapi berbeza pasukan. Jadi itulah kelibat pelumba yang cukup berpengalaman. Beliau pernah menjuarai Litua di Langkawi sebanyak 9 kali, 9 peringkat sebelum ini pada tahun 2002, 2003, 2005, berusia 36 tahun. Ya. Jadi itulah kehebatan dan juga bagaimana peranan yang dimainkan oleh pelumba yang berasal dari Australia. Pernah bersama pasukan Belking Pro Cycling Team untuk pasukan World Tour ataupun Pro Tour beberapa tahun sebelum itu. Jadi Kamsaev masih lagi di depan. Di manakah kedudukan Andrea Gordini, begitu juga Ruslan Lubaev dari Kazakhstan yang dianggap dua pelumba terbaik untuk pecutan bagi pasukan Astana Pro Team kali ini. Sambil itu tidak ketinggalan, harusnya perhatian juga boleh diberikan kepada Lawrence di Verse. Sambil kita lihat sekarang ini kedudukan bagaimana pelumba nombor 14 sebenarnya menggantikan tempat Kamsaev ataupun pelumba yang beraksi pada ketika ini. Jadi senarai untuk para pelumba bagi pasukan Astana ada berubah sebenarnya. Dayasa Omirkazov nombor 14 yang mengambil alih tempat ataupun sebelum ini diletakkan pilihan ialah Arman Kamsaev. Jadi kedudukan semasa 1 minit di antara pelakon dan juga pendahului iaitu Lo Si Keong sekarang ini 11 km untuk ditamatkan, di mana para pelumba sekarang ini sedang menuju ke Pekan Baling dari Kupang. Jadi itulah kedudukan dan keadaan sambil kita melihat bagaimana Lo Si Keong sekarang ini yang masih lagi kekal untuk berada di hadapan, sambil terdapat 3 lagi pelumba yang berada di belakang yang harus diberikan perhatian, sambil mungkin kedudukan semasa 15 saat di antara Chaser ataupun Lo Si Keong dan juga 3 pelumba yang berjaya dipisahkan oleh Si Keong pada 24 km yang terakhir. Jadi hanya tinggal lebih kurang dalam 10 km sahaja lagi untuk mereka melambangkan 11 km sahaja lagi untuk Lo Si Keong untuk menamakan, dan kita dapat lihat 10 km terakhir sekarang ini. Lo Si Keong 10 km terakhir 1 minit ditinggalkan dengan peloton Suka. Besar kemungkinan ya Lo Si Keong boleh sampai sekiranya beliau dapat kekal dengan kelajuan yang sekarang ini yang sedang dilakukan oleh Lo Si Keong, maka dia akan berada di podium sekiranya beliau dapat mengekalkan kelajuan. Dalam setakat ini kita dapat lihat peloton masih lagi jarak 1 minit. 10 km agak sukar sedikit. Sekiranya peloton tidak meningkatkan kelajuan sekitar 60 km sejam, tidak akan dapat menangkap Lo Si Keong. Jadi pelumba dari Pasir Putih Kelantan ini, Kuala Krai, Ya. yang pastinya akan cuba untuk mencipta satu lagi sejarah untuk dirinya. Pernah memiliki jersey kuning jelajah Malaysia 2013, pernah memenangi satu peringkat di Tour of Singkarak pada tahun 2013 dan juga salah satu perlumbaan Tour of Thailand pada tahun yang sama. Jadi Lo Si Keong adalah antara pelumba yang sekarang ini berusaha untuk menempatkan ataupun mat nama dalam sekurang-kurangnya memenangi satu peringkat dalam LTDL. Sampai kalau kita lihat bagaimana terdapat tumpukan putih garam ataupun bagaimana sebenarnya di baju Biasanya sebenarnya hari ini cuaca keadaannya cukup panas. Dan berangin. Jadi bila berpeluh, air peluh tu kering, jadi nampak garam berada di jersey mereka. Jadi inilah bagaimana kehangatan perlumbaan terhebat Asia dibawakan sekali lagi untuk edisi ke-21 Litua di Langkawi 2016. 9 km untuk ditamatkan, 4 jam 15 minit 9 saat. Mereka telah pun mulakan kayuhan sejak jam 10 pagi tadi. Jadi inilah kedudukan bagaimana kita lihat 211 pelumba negara yang turun berada di sana ialah Fauzan Ahmad Lutfi yang tidak mahu ketinggalan. Jadi Fauzan adalah rakan sepasukan termasuk Amir Mustafa, Nick Azwan dan juga Nur Aiman serta Muhammad Nazrin untuk pasukan Malaysia. 9 km saja lagi. Lo Si Keong sedang diberitahu oleh pihak komisar mungkin kedudukan beliau dengan peloton 1 minit seperti yang kita dapat lihat tadi, dan Yang terakhir
Selepas ini kita akan dapat lihat sebab di mana peloton sebentar tadi telah pun dikemudi oleh pasukan daripada Bardiani dengan South East. Adakah mereka dapat mengekalkan ataupun mendekatkan jarak mereka dengan Loh Si Kiong? Sama-sama kita saksikan. Jadi sekali lagi pasukan Southeast Venezuela sekarang ini memimpin perlumbaan secara begitu lama. Pelumba 55 yang pastinya menarik lain pelumba iaitu Gespe Fonze dari pasukan Southeast. Sambil dari pandangan belakang kelompok peloton dapat kita lihat berapa pelumba, tetapi kelibat yang ingin kita lihat di manakah kedudukan Andrea Gordini masih lagi belum sempat ataupun belum dapat kita perhatikan. 8 km terakhir, masih lagi Loh Si Kiong yang sedang mendahului pelumba-pelumba lain. 132 pelumba kesemuanya. Jarak sekarang ini peloton dengan Loh Si Kiong sudah pun 28 saat sahaja lagi untuk dikejar oleh mereka. Dan ini ternyata 8 km terakhir ini Loh Si Kiong akan ditelan. Jadi itulah usaha yang cuba dilakukan, tetapi sayang sekali kalau kita lihat beliau tidak banyak bantuan. Kerana untuk melakukan attack ataupun membentuk kelompok besar sempat melambai. Jadi itulah usaha yang boleh dilakukan oleh Si Kiong. Dan sekarang ini beliau pastinya akan membiarkan saja gerombolan pelumba-pelumba yang berada di belakang untuk menelannya. Berbaki 8 km untuk ditamatkan. Sambil itulah ini antara barisan pelumba yang terus memberikan mempertingkatkan kayuhan mereka untuk terus memimpin peloton bagi menangkap Loh Si Kiong yang berjaya meloloskan diri 24 km terakhir membentuk selaku pelumba pendahulu. Ya, inilah yang cukup menarik pada kali ini, pelumba daripada negara kita Malaysia sendiri, pelumba kebangsaan yang pada peringkat awal hari ini di peringkat yang pertama, mereka sudah pun menunjuk belang mereka sebenarnya walaupun tidak sampai ke kesan penamat terlebih dahulu. Dan Loh Si Kiong tahniah, dan sekarang ini pelumba-pelumba daripada kelompok peloton yang diketuai oleh pasukan daripada Pro Continental iaitu Bardiani yang jersey berwarna hijau. Ini adalah pelumba juga yang pernah bertukar-tukar nama pasukan daripada sejak dulu bersama dengan kita dalam Legend di Langkawi. Jadi peloton sekarang ini makin menghampiri 28 saat yang berjaya dipendekkan, disingkatkan antara mereka dan juga Loh Si Kiong. Jadi inilah antara pelumba-pelumba yang turut dapat kita perhatikan siapakah yang turut berada di sana. KSPO turut berada di situ. Begitu juga dengan pelumba dari pasukan Heng Chiang yang tidak mahu ketinggalan. Tapi kelibat Andrea Gordini masih belum kelihatan. Sambil dua pelumba lain turut mengintai ruang dan juga peluang untuk melakukan sesuatu. Tapi pelumba dari pasukan Bardiani masih lagi terus kekal di depan sambil beberapa pelumba di belakang. Dengan 6 km untuk mereka menamatkan saingan. Tetapi yang menarik untuk kita perkatakan ialah kilometer terakhir, 1 kilometer terakhir, selekoh yang cukup tajam menuju ke 500 meter yang terakhir. Sekarang mereka mungkin 6 km terakhir, jalan ini straight ataupun lurus sahaja, dan 300 meter terakhir mereka akan membelok ke kanan sehinggalah ke kesan penamat. Selekoh yang cukup tajam ini adalah satu yang cukup menarik sebenarnya bagi sprinter ataupun pakar-pakar bercuti ini yang dengan skill mereka, kekuatan mereka, terutama sekali yang ketika mereka dibawa oleh lead out mereka. Dan pastinya kita masih lagi menunggu di manakah Andrea Gordini daripada pasukan Astana. Dan biasa dalam kelajuan begini dalam sekitar 5 km terakhir ini nak memasuki 5 km terakhir, termasuklah 2 atau 3 km terakhir, kelajuan mereka boleh mencecah 60 km sejam untuk sebelum mereka menamatkan di garisan penamat nanti di jalan Syed Shah ini. Jadi peranan pelumba domestik masih lagi diteruskan ataupun dikekalkan. Mereka akan cuba membawa pelumba pecut utama mereka berada pada posisi terbaik, khususnya pada 1 km terakhir sebelum menuju ke 300 meter. Selekoh terakhir, selekoh ke kanan yang cukup tajam yang perlu diberikan tumpuan, khususnya bagi pelumba-pelumba pecut bagi mengelak sebarang insiden yang tidak diingini. 4 jam 19 minit 30 saat. Itulah bagaimana mereka telah berbekayu sejak 10 pagi tadi. Ya, 4 jam seperti Rasdi berkata tadi, 4 jam 19 minit 30 saat. Jarak lebih kurang 6 km terakhir ini di mana pelumba-pelumba, dan kita dapat lihat seperti mana yang sekarang sudah pun berada di hadapan pasukan Tinkoff yang sudah pun membariskan kedudukan 5 km terakhir ini, membariskan pelumba-pelumba mereka untuk menarik bakal pecut mereka dan selaku lead up yang akan membawa pelumba
pecut yang akan terus sebentar nanti dibaling. Dan juga kita dapat lihat South East juga membariskan pelumba-pelumba mereka. Bardiani juga berada di situ. Dan Astana, di manakah pasukan Astana yang kita nantikan untuk membawa Andrea Guardini. Dan kita dapat lihat sebenarnya Astana masih lagi berada di sedikit di belakang bersebelahan dengan Tinkoff Saxo. Bukan Tinkoff Saxo sebenarnya, Tinkoff sudah pun berada di hadapan untuk membariskan pelumba-pelumba mereka. Dan juga itu juga dengan pelumba dari United Aircare yang baju biru putih berada di tengah itu. Sekarang ini cuba untuk berada ataupun meletakkan posisi terbaik. Kalau kita lihat di sini strategi akan digunakan. Bagaimana ada 3-4 barisan para pelumba. Jadi apa advantage pada pelumba yang di bahagian mana? Inilah strategi bagi setiap pasukan ketika memasuki 5 km terakhir. Mereka akan membariskan pasukan mereka untuk menarik pelumba pakar pecut mereka. Seperti contohnya daripada pasukan Astana, mereka akan membaris sebentar, nanti kita akan dapat lihat di mana mereka akan membaris atau 2, 3, 4 orang pelumba, di mana kedudukan ketiga ataupun keempat itu adalah pelumba pakar pecut mereka seperti Andrea Guardini, seperti pelumba-pelumba daripada yang sekarang ini kita dapat lihat putih hitam itu daripada One Pro Cycling yang sedang mereka mungkin menarik Magicos. Magicos inilah yang akan memastikan kedudukan mereka di tempat pertama, kedua, ketiga atau sebaliknya di garis penamat nanti. Baik, inilah kedudukan yang cukup menarik untuk diperkatakan, di mana peranan pelumba-pelumba domestik terus dikekalkan. Mereka akan melihat di manakah sprinter utama mereka. Andrea Guardini turut berada di pertengahan kalau dapat diperhatikan. Sambil itu beberapa pelumba terdapat attack yang cuba dilakukan pada ketika ini. Perhatikan bagaimana pelumba yang telah cuba untuk melakukan attack lebih awal tetapi tidak dibenarkan oleh lain pelumba, khususnya daripada pelumba Dimension Data daripada Afrika Selatan yang tidak mahu ketinggalan. Okey Rasti, di sini kita dapat Fanvic pasukan yang pertama kalinya berada di Lentur di Langkawi, iaitu daripada Brazil saya rasa. Ya, Itu Fanvic dan juga Dimension Data yang sekarang ini berada sedikit sebelah kanan yang tidak membiarkan pasukan Fanvic ini pergi terlebih dahulu. Dan sebenarnya Fanvic ini sedang menarik kelajuan yang ditambah untuk peloton ini dan pastikan pelumba pakar pecut mereka, kita masih belum kenal siapakah pelumba mereka dari segi pakar pecut ini di peringkat akhir di garis penamat nanti, kerana mereka ni dah buat kali pertama bersama dengan kita di Lentur di Langkawi. Bagi pasukan Fanvic Soul Cycle, mereka mengharapkan Francisco Camaro adalah merupakan antara pelumba pecut mereka yang diharapkan pada edisi kali ini. Dengan 3 km menuju ke garis penamat, semakin menarik, semakin hebat dan semakin mendebarkan. Itulah yang boleh digambarkan ketika ini dengan persaingan yang semakin terbuka untuk setiap 22 pasukan untuk meletakkan pasukan masing-masing. Aisan sekarang ini berada di pertengahan. Mereka memimpin perlumbaan sambil cuba dituruti oleh pasukan Dimension Data dari Afrika Selatan. Dia tidak mahu ketinggalan. Sambil kita lihat bagaimana pertukaran posisi, kedudukan mereka yang cuba berada di tengah, di tepi dan juga di sebelah luar. Jadi inilah kedudukan semasa. Heng Xiang juga tidak mahu ketinggalan, turut berada di luar sedikit. Sambil lain pelumba cuba sekarang ini untuk meletak ataupun mengatur strategi menuju ke garis penamat usai. Ya, inilah strategi bagi setiap pasukan dan kita dapat lihat yang serba merah hitam itu adalah pasukan daripada Drapac Professional Cycling daripada Australia yang di mana di sini yang saya ingin lihat sebenarnya kerana Graham Brown ini adalah bakal lead out bagi pasukan di mana yang dia sertai, di mana sprinter mereka ataupun pakar pecut mereka iaitu Brenton Jones yang bersedia bersama dengan Graham Brown. Graham Brown ini cukup hebat dan cukup pintar ketika untuk sampai ke garis penamat dan menarik pelumba pakar pecut mereka. Kita pernah melihat bagaimana beliau membantu Theo Boss untuk muncul juara 2 peringkat dalam siri LTDL suatu ketika dahulu. Jadi itulah peranan yang dimainkan oleh Graham Brown dari Australia. Dan sekarang ini beliau akan terus memberikan perhatian khususnya kepada pasukannya Drapac Professional dari Australia. Cukup mendebarkan sekarang sih 2 km terakhir. Jadi itulah Sainish. Semakin menarik, perhatikan bagaimana kedudukan sekarang ini. Para pelumba turut cuba untuk menempatkan diri di peringkat awal. Sambil itu kelibat Andrea Guardini turut berada di belakang sedikit, dapat diperhatikan sekarang. Begitu juga dengan beberapa pasukan dari lain. Dan sekarang ini mereka sekarang akan masuk ke peringkat balik 1 km. Dan inilah keadaan semakin menarik daripada pasukan United Aircare turut berada di situ. Siapakah yang cuba untuk berada di depan sedikit? Sambil itu pasukan daripada Drapac, iaitu Graham Brown yang turut berada di depan sekali untuk menarik beberapa pelumba lain. Graham Brown sekarang ini cuba berada di depan sebab melihat di manakah kedudukan rakannya. Graham Brown masih lagi di depan dan pastinya akan cuba terus memberikan saingan. Dan sekarang ini menuju ke garis penamat, bagaimana Jason Breton ataupun Graham Brown
yang turut berada. Green Brown sekali ini cuba beri ruang kepada Jason Bratton tapi tidak boleh dipintas oleh Bravo Plumber. Andrea Guardini turut berada di situ. Perhatikan bagaimana hanyutan yang dilakukan oleh Plumber dari Astana yang berjaya mendapatkan perubahan di tempat yang pertama. Sambil itu di tempat kedua kemungkinan dari Drapak iaitu Brenton Jones di tempat yang kedua. Jadi demikian tadi berakhir peringkat yang pertama yang menyaksikan bagaimana Andrea Guardini berjaya untuk memintas di saat akhir menuju ke 50 meter terakhir dengan kedudukan yang semakin menarik. Bunch sprint dapat kita perhatikan. Itulah kehebatan dan juga kehangatan perlumbaan terhebat Asia Letu di Langkawi 2015. Sambil Lelen Plumber yang sekarang ini menuju ke garis penamat untuk mendapatkan perlumbaan. Dan itulah kesudahan. Jadi bagaimana kesimpulan yang boleh dikatakan tentang 1 kilometer terakhir pencaturan setiap pasukan? Nobody wants really to push with us, but anyway, we do a good job. We leave a good breakaway in the front for don't work too much. And then in the final, I was expected a bit less degrees in the last year, no? And I take careful for don't crash, and then I pull and I do a good job, a good sprint, and it's nice to start in this way. You came in yesterday, you were saying that you didn't quite have all the lead-out train that you would want in the race with one GC contender, but that worked out today. Yeah, I saw that Maresco with his train was 2 on the left. I know that the last year it was on the left, and every time we are closed, and I decide to take all of the right, and I take a good first train that they pull in the front, because I know that here it was so difficult to pull in the downhill, in a bit downhill for go in the front in the last curve, and I take the last curve in third position, perfect for do my sprint. Tour de Langkawi is where we first really saw you come to prominence, and you just keep coming back regardless of how big your victories get. What is it that makes this race so special for you? I think it's one of the best favorite races for me. And then after some races before, I come here in a good condition. Maybe this year I do a lot of races before. Now I stay well, but I hope that my condition is good from here until the last stage. Fantastic job today, well done. Thank you so much. Baik, bagi Andrea Guardini kalau boleh kita perkatakan sambil kita melihat bagaimana kelibat Lu Si Keong yang berjaya untuk memimpin perlumbaan pada 24 km terakhir, tetapi kedudukan itu tidak mampu dikekalkan oleh Si Keong kerana beliau telah pun menggunakan begitu banyak tenaga untuk memisahkan diri, khususnya selepas tamat sprint yang pendakian ketiga di Sik menuju ke garis penamat. Sambil itu inilah antara kelibat ataupun pelumba-pelumba khususnya dari beberapa pasukan yang cuba berada di situ, termasuk juga dari pasukan yang Southeast yang tidak mahu ketinggalan, di mana mereka berjaya membentuk satu kumpulan yang cukup baik di peringkat awal sebenarnya sebelum menuju ke garis penamat. Ya, bagi saya kalau Rasdi dapat lihat juga tadi di mana Lu Si Keong yang sudah pun melakukan breakaway di saat-saat akhir di 24 km terakhir, satu percubaan yang cukup bagus sebenarnya bagi pelumba-pelumba negara kita. Dan sekali lagi kita dapat lihat sebelum penamat bagaimana menuju ke seleko terakhir. Di sinilah segalanya bermula. Kita melihat mana Green Brown berada di pertengahan sedikit sambil cuba diapit oleh beberapa pelumba daripada Astana dan juga pelumba-pelumba lain. Jadi inilah yang meletakkan ataupun di mana strategi utama akan digunakan oleh lead up. Dan Green Brown sekarang ini berada di sebelah luar sekali, cuba untuk melihat di manakah kedudukan rakan sepasukan, khususnya kepada rakannya yang turut diberikan perhatian sambil kita melihat bagaimana kedudukan Green Brown sebab menoleh Andrea Guardini berada di tengah ketika ini. Seorang pelumba dari United Care turut berada di situ yang tidak mahu ketinggalan. Sambil itu kita lihat juga bagaimana Andrea Guardini yang secara tiba mungkin di sini dari belakang di tempat ketiga, beliau melakukan henjutan dan juga penjutan, seterusnya berjaya memintas beberapa pelumba, khususnya pelumba 28 iaitu dari pasukan Tinkoff, iaitu 82 yang daripada pasukan Drapak iaitu Brenton Jones untuk menamatkan saingan.
Sambil itu di tempat ketiga ialah pelumba dari pasukan Skydive Dubai, iaitu Andrea Pagliani. Seperti yang saya katakan di pekan awal, berjaya menamatkan pelumba di tempat yang ketiga. Sambil itu, inilah bagaimana hancutan yang dilakukan Andrea Guardini. Boleh anda perkatakan, Musairi? Ya, inilah pecutan yang terakhir, ulang tayang yang disiarkan kepada anda. Pelumba Graham Brown yang sedang melakukan sebagai lead out seperti tadi daripada pasukan Drapak. Dan pasukan beliau daripada Drapak, iaitu pelumba yang menduduki tempat yang kedua, iaitu Brenton Jones, tidak sempat untuk memintas pelumba-pelumba, itu terutama sekali pelumba iaitu Andrea Guardini. Di sinilah segalanya bermula dengan di mana 500 meter terakhir menjadi penentu, di mana Andrea Guardini berada di pertengahan sedikit sambil Graham Brown mendahului lain pelumba. Beliau sempat melihat ataupun menoleh di manakah kedudukan Brenton Jones yang sekarang ini agak ketinggalan, diapit oleh lain pelumba. Di sebelah luar Nathan Hackett turut berada di situ yang tidak mahu ketinggalan, dan sekarang ini Graham Brown masih lagi dengan lead out, tergelincir sedikit mungkin Brenton Jones, memberi ruang kepada Andrea Guardini berada di pertengahan kerana beliau mengambil peluang untuk Graham Brown seandainya membuka ruang untuk Brenton Jones, tetapi tidak, sebaliknya Andrea Guardini yang berada di situ. Jadi 200 meter yang terakhir, di sinilah kita melihat bagaimana percaturan. Graham Brown berada di hadapan sambil ada Guardini mula melakukan hanjutan dan cuba untuk berada bersaing dengan Brenton Jones yang berada di hadapan sedikit, sambil seorang lagi pelumba yang turut berada di situ. Lain-lain pelumba masih lagi ketinggalan. Andrea Guardini sekarang ini mula mengangkat segala tubuh dan melakukan hanjutan dan seterusnya berjaya memintas beberapa pelumba. Dan sekarang ini masih lagi agak ke belakang sedikit peserta United Care, dan Andrea Guardini pada ketika inilah beliau memecut laju sambil diteruskan oleh Brenton Jones di tempat yang kedua. Sambil itu di tempat yang ketiga ialah Andrea Pagliani dari pasukan Skydive Dubai.